Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Sempena nak Ramadan ni, saya ingin berbicara sedikit tentang Al-Quran. Terutamanya nak mengkritik apa yang Kapten Hafiz huraikan tentang live saya bersama dengan Kiai Nur Hidayat. Video ni dia memberi tajuk bahawa Kiai Nur Hidayat Al-Quran bukan makhluk tetapi makhluk. Yang mana menunjukkan dia agak tidak faham ataupun ingin memanipulasi apa yang Kiai Hidayat katakan. Sebelum saya meneruskan dengan memberi penerangan yang jelas, saya ingin memberitahu bahawa dalam penjelasan Kapten Hafiz ni ada 3 perkara yang fatal. Satunya adalah tentang kenyataan beliau yang mengatakan ada 2 kefahaman ataupun 2 pegangan tentang kalam Allah, dan dia menyebut bahawa satunya adalah kalam hakiki dan satu lagi yang disebut Kapten Hafiz kalam nafsi. Kemudian Kapten Hafiz menerangkan apa yang beliau maksudkan sebagai kalam hakiki, iaitu yang mempunyai huruf, lafaz, bahasa dan sebagainya. Salah ni Kapten Hafiz, ini adalah satu kesalahan yang fatal. Sebab sepatutnya pembahagian 2 kalam Allah itu adalah terbahagi kepada kalam lafzi dan juga satu lagi kalam nafsi. Jadi kita tak tahu Kapten Hafiz dapat daripada mana pembahagian 2 hakiki dan nafsi ini. Mungkin apabila Kapten Hafiz membaca blog yang penulisan Ustaz Firanda tu, sebab ada tulis perkataan hakiki, maka Kapten Hafiz sendiri membahagikan sebagai hakiki dan nafsi. Jadi jika boleh Kapten Hafiz bawakan rujukan pembahagian kepada 2 hakiki dan nafsi ini. Kalau Kapten Hafiz pergi belajar secara resmi, akan tahulah bahawa 2 kalam Allah tersebut adalah lafzi dan nafsi. Iaitu lafzi adalah makhluk dan satu lagi adalah nafsi, adalah khadim. Okey? Jadi ini sangat fatal lah, sebab bila dah salah ni, penerangan yang lain semua sebenarnya dah ke laut dah. Okey? Tapi tak apa, kita teruskan. Yang kedua fatalnya adalah Kapten Hafiz terus-menerus mengatakan Al-Quran itu kias. Dia mengatakan, Asy'ariyah mengatakan kias daripada kalam Allah yang khadim itu. Kan, kias. Dia terus menyebut perkataan kias. Padahal jika kita tengok, tidak ada sebutan kias pun dalam apa yang Ustaz Firanda tulis. Dia tulis ibarat. Dia tulis ibarat. Jadi tidak ada perkataan kias pun. Jadi yang disebut sebagai kiasnya adalah Kapten Hafiz sendiri. Perkataan ni penting. Apabila nak menyampaikan ilmu, ia amat penting. Bagi mereka yang nak mengatakan bahawa ini teknikal bahasa dan sebagainya, memang betul lah bagi penerangan ataupun percakapan budak-budak darjah 3 ataupun mungkin sampai tingkatan 5, mereka tak kisah sangat, perbezaan sikit-sikit ni kita boleh terima aja. Tapi apabila ia dah mencapai tahap ilmuan akademik dan sebagainya, kita perlu memberi perhatian kepada perkataan-perkataan yang digunakan. Seperti contoh, kalau kita nak guna perkataan dia tahu dan dia faham, itu 2 perkara yang berbeza, kena guna pada tempat yang betul. Jadi apabila kias dan ibarat digunakan bersilang-seli tanpa memahami ataupun menganggap bahawa ia adalah perkara yang sama, itu adalah satu kesalahan fatal. Anda boleh semak sendiri apa maksud kias, apa maksud ibarat. Jadi Ustaz Firanda semuanya menyebut ibarat, tidak ada satu pun perkataan kias di dalam blog penulisan beliau. Jadi dari mana Kapten Hafiz dapat perkataan kias tu? Dan penerangan daripada Kiai Nur Hidayat juga mengatakan bahawa perkataan digunakan menunjukkan kepada kalam Allah yang kadim. Jadi tidak ada kias di sini. Perkataan kias itu salah guna. Okey, yang ketiganya adalah Kapten Hafiz tidak fokus pada isu sebenar. Tidak fokus pada isu. Isunya adalah bukan nak mengatakan bahawa Allah tidak berkalam. Isunya bukan itu. Isunya nak mengatakan bahawa sama ada kalam yang sampai ataupun suara yang sampai kepada Nabi Musa yang surah An-Nisa ayat 164 yang disebut-sebut sebagai main pointnya, iaitu apabila
Allah berbicara terus kepada Nabi Musa, isunya adakah suara yang sampai itu adalah suara qadim ataupun makhluk. Okey? Kena faham ni, kan? Suara yang sampai kepada Nabi Musa itu adakah makhluk ataupun lafzi atau adakah nafsi? Qadim, okay. So yang mana satu? Itu poin dia. Jadi bila Kapten Hafiz terus menerus nak mengatakan, Asy'ariyah mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara, dengan lafaz, dengan bahasa dan sebagainya, dan nak mengatakan, menunjukkan bahawa seolah Allah itu bisu, satunya dia telah mengkaitkan seolah Allah itu sama dengan makhluk lah. Bila kita kata tak berbicara dengan lafaz bahasa, maka ia bisu. Itu mengkiaskan dengan makhluk. Ini baru kias. Faham? Ini baru kias. Itu mengkiaskan dengan makhluk. Tapi di sini bukan itu isunya. Isunya apabila Allah berbicara dengan Nabi Musa, adakah Allah berbicara dengan bahasa yang qadim? Ataupun Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa yang telah Allah ciptakan supaya Nabi Musa boleh faham. Apabila kita sebut Allah telah ciptakan bahasa dan lafaz yang mana untuk memahamkan Nabi Musa apa yang Allah sebutkan itu, maka itu adalah makhluk. Sebab bila kita sebut saja diciptakan untuk kefahaman Nabi Musa, dah jadi makhluk lah. Sebab perkara yang qadimnya, seperti yang Kapten Hafiz terangkan pada awal, okeylah bab tu kan, dia menerangkan bahawa qadimnya adalah wujud awal bersama dengan zat Allah, tanpa dicipta, tanpa permulaan dan sebagainya. Itu qadim, awal-awal dah ada. Jadi apabila Nabi Musa dengar apa yang Allah sampaikan, jika di dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew, adakah bahasa Hebrew tu qadim? Dah ada dah pada permulaan. Apabila Allah wujud, bahasa Hebrew tu dah ada dah kat sana. Adakah macam tu? Adakah itu yang cuba disampaikan kepada masyarakat? Okey, ini 3 perkara yang fatal dalam penerangan Kapten Hafiz. Okey, kita masuk video tersebut. Okey, satu persatu saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, video tersebut Kapten Hafiz mainkan daripada video live saya dengan Kiai Nur Hidayat. Kapten Hafiz minta izin, okeylah saya izinkan Kapten Hafiz guna video tersebut untuk video ini sahaja ya. Okey. Dan Kapten Hafiz mainkan minit 37.57 dan sebagainya, tak apa. Kan? Jadi penerangan Kapten Hafiz dari minit 5.01 hingga minit 13 tu, Kapten Hafiz cuba nak manipulate pendengar seolah-olah Kiai Nur Hidayat menyampaikan perkara yang kontradiksi. Kan? Mengatakan bahawa kalamullah itu qadim, tapi apabila sampai lafaz kepada Nabi Muhammad dan diletakkan di dalam Al-Quran itu adalah hadis dan sebagainya, Kapten Hafiz nak berpusing-pusing seolah-olah Kiai Nur Hidayat cuba spin kan. Sebab di akhir video apabila Kapten Hafiz membuat kesimpulan, dia ada cakap lah Kiai licik, halus permainan seolah betul kan, dan sebagainya kan. Jadi itu adalah suatu yang tak elok, mainan yang tak elok oleh Kapten Hafiz. Sebab Kiai Nur Hidayat memang menerangkan tentang kalamullah di sisi Allah qadim itu adalah kalam yang mana sifat Allah iaitu zat Allah yang mana ada daripada awal. Dan apabila diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, maka Kiai Nur Hidayat mengatakan itu adalah lafaz-lafaz yang telah diciptakan untuk kefahaman, untuk Nabi Muhammad faham. Jadi itu adalah hadis lah. Kiai Nur Hidayat nak cakap macam tu. Dan seterusnya Kiai Nur Hidayat baru dekat selepas penerangan tersebut, baru dia memberitahu bahawa kalamullah yang mana kalam nafsi dan sebagainya itu barulah Kiai Nur Hidayat sebut. Maksud dia terangkan dulu baru dia sebut. Jadi sebab Kiai Nur Hidayat tidak menerangkan atau menyebut perkataan kalam nafsi itu pada awal penerangan, maka Kapten Hafiz membuat kesimpulan bahawa Kiai cuba spin.
Sedangkan dia menerangkan tapi dia menerangkan tentang kalam nafsi itu di pertengahan. Hanya sebab Kiai tidak menerangkan di permulaan jawapan Kiai Nur Hidayat kepada saya tu, sebab dia tak cakap awal bahawa kalam nafsi, kalam lafzi, dia tak cerita awal, maka Kapten Hafiz menyimpulkan bahawa Kiai sedang spin. Itu kan tak baik. Itu cara penerangan orang. Orang nak terang macam tu, janganlah nak kata ia spin. Asalkan anda faham apa yang dia terangkan, itu baiklah. Tak perlu nak letak awal baru faham. Jika orang yang faham tu macam mana yang diterangkan pun dia akan faham. Okey? Bagi orang yang tak faham, dia dengar-dengar, kemudian dia teliti, dia boleh belajar, dia boleh faham, ya, oh ada kalam nafsi. Tapi tak tahu kenapa bila sampai kepada Kapten Hafiz, hanya sebab Kiai Nur Hidayat letak kalam nafsi di pertengahan penjelasan, dia kata benda tu spin. Pelik ya? Okey. Seterusnya, kemudian barulah sampai minit ke-13 ke atas, barulah Kapten Hafiz mula memberitahu bahawa dia tahu bahawa kalam Allah itu terbahagi kepada dua. Satunya, kata Kapten Hafiz adalah kalam hakiki. Kalam hakiki ni, hakiki dan kalam nafsi. Sebenarnya kalam lafzi, Kapten Hafiz bukan kalam hakiki, dan juga kalam nafsi. Jadi yang tu kita akan sentuh kemudianlah, dekat hujung nanti kita akan cerita apa masalah dia kan. Seterusnya, di dalam video Kapten Hafiz itu, beliau mengatakan bahawa sifat nafsi itu, kalam nafsi itu, iaitu Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa lafaz, tanpa suara, itu adalah batil katanya. Kemudian dia mengatakan bahawa sifat nafsi menunjukkan bahawa Allah adalah bisu. Kemudian beliau memberi contoh bahawa kalam itu adalah perbicaraan dan lawan kepada kalam maksudnya bisu. Maksudnya jika kalam Allah tu, apabila Asy'ariyah menafikan kalam Allah, katanya, maka bermaksud kita mengatakan Allah itu bisu. Itu sesuatu yang kefahaman yang batil. Sebab Asy'ariyah tak kata macam tu pun. Kan Asy'ariyah membahagikan seperti yang beliau sendiri kata, walaupun silap tu hakiki dan nafsi. Asy'ariyah mengatakan kalam Allah ada terbahagi kepada dua, satu lafzi, satu nafsi. Kan? Bila Asy'ariyah mengatakan kalam nafsi qadim itu, yang qadim itu, itulah yang tidak mempunyai bahasa, lafaz, suara dan sebagainya. Yang qadim ni. Okey? Biar saya terangkan dengan lebih terperinci, saya tunjuk dekat sini. Kita tahu bahawa Allah itu qadim, kan? Sifat Allah semua qadim. Jadi bila saya tulis kat sini dulu, Allah, kita tahu bahawa Allah, sifat Allah dan zat Allah semua qadim. Jadi bila qadim maksudnya kalam Allah, sifat Allah, sifat kalam itu adalah qadim. Berada bersama dengan Allah, bersama zat Allah, sifat Allah itu qadim seperti mana wujudnya Allah. Maksudnya dari awal. Dan Kapten Hafiz juga dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan qadim, iaitu wujud tanpa permulaan, asas semua. Sebelum apa pun ada, Allah dan sifatnya sudah ada, termasuk sifat kalam. Ini kita kena faham dulu. Dekat sini, apabila sifat qadim itu ada bersama dengan Allah. Jadi sekarang persoalannya adalah tentang perbicaraan Allah dengan Nabi Musa. Itu yang digunakan oleh mereka-mereka inilah apabila nak menerangkan tentang Allah bersuara, mempunyai lafaz dan sebagainya. Satu yang mereka akan gunakan dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 164, kan? Yang mana mengatakan Allah berfirman bahawa berbicara terus secara langsung dengan Nabi Musa. Betul tak? Okey. So, Nabi Musa, Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Kena faham ni dulu. Kemudian pada masa yang sama mereka menggunakan surah At-Taha ayat 6, kan? Yang mana Kapten Hafiz, Ustaz Firanda, dia merujuk kepada Ustaz Firanda semuanya menggunakan At-Taha ayat 6 bahawa Allah berbicara dengan manusia juga, kan? So, jadi bila Allah berbicara dengan Nabi Musa ataupun manusia secara umumnya, Allah menggunakan kalam ni, kalam yang mana? Itu soalannya, kan? Kita dah tahu Asy'ariyah bahagi pada lafzi dan juga nafsi. Jadi bila kita tahu juga kalam Allah adalah sifat Allah secara qadim,
Jadi bila sampai kepada Nabi Musa, adakah kalam Allah yang kadim itu sampai kepada Nabi Musa? Kita tahu Nabi Musa adalah manusia yang dicipta. Maksud dia, bila sebut saja dicipta, maksud dia adalah Nabi Musa ini makhluk. Manusia lain semua makhluk, diciptakan. Jadi kalam Allah yang sampai kepada Nabi Musa ni, adakah kalam yang kadim itu? Itu yang kita nak persoal sekarang. Jika kalam yang kadim, Nabi Musa makhluk ni, dia boleh faham kalam yang kadim. Sebab nak sampai kepada Nabi Musa, mestilah sesuatu yang Nabi Musa boleh faham. Sebab Nabi Musa nak sampaikan kepada manusia yang lain. Jadi, apabila sampaikan kepada Nabi Musa, kalam Allah tu, Nabi Musa mesti faham. Jadi, adakah Nabi Musa boleh faham kalam Allah yang kadim itu? Hebatlah Nabi Musa, dahsyat ni, boleh faham kalam yang kadim. Jadi, satu cara lagi, adakah Allah mencipta kalam yang mana untuk difahamkan kepada Nabi Musa? Jadi bila disebut Allah mencipta satu bahasa, satu kata-kata, satu huruf dan sebagainya supaya Nabi Musa boleh faham, maka itu adalah makhluk lah. Itu yang dijadikan sebagai kalam lafzi. Sini, bila sampai kepada Nabi Musa, yang disampaikan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa boleh faham, yang disampaikan kepada manusia lain supaya manusia lain boleh faham, itu Allah ciptakan bahasa, bunyi dan sebagainya yang mana manusia dan Nabi Musa ni boleh faham. Bila Allah ciptakan, ia menjadi makhluk. Faham tak ada perbezaan dekat sini? Jadi jika mereka nak mengatakan bahawa Nabi Musa boleh faham, boleh dengar kalam yang kadim ini, katalah yang kata okey, sebenarnya yang disampaikan itu kalam yang kadim lah, tak ada mencipta supaya Nabi Musa faham. Okey, sekarang kita tengok kepada ayat surah Al-A'raf, Al-A'raf ayat 143. Okey, kita tengok dekat sini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa kata ingin melihat Allah secara terus. Ini surah Al-A'raf ayat 143. Kita tengok dekat sini, dia kata Nabi Musa alaihissalam kata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Kemudian Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi zat Allah yang kadim itu, nak lihat pun Nabi Musa tak dapat lihat. Nabi Musa tak dapat melihat zat Allah yang kadim itu. Jadi bila Nabi Musa tak dapat melihat zat yang kadim itu, bagaimana Nabi Musa nak boleh mendengar kalam Allah yang kadim? Faham tak? Okey, seterusnya ada hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nombor 179. Yang ni yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penghalang Allah adalah cahaya. Jika Allah menyingkap hijab tersebut, nescaya cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk yang dilihat Allah." Jadi bukti dua ayat ini, surah Al-A'raf ayat 143 dan juga hadis riwayat Muslim 179 ni membuktikan kita manusia, Nabi Musa alaihissalam pun tidak dapat melihat Allah. Jika melihat Allah, hancur luluh bukit, ataupun dengan hadis ini semua makhluk yang dilihat Allah akan terbakar. Jadi zat Allah yang kadim itu tidak dapat dilihat. Macam mana kita nak kata zat Allah yang sifat kalam, yang kadim, yang wujud awal itu dapat didengar oleh Nabi Musa ataupun oleh manusia lain? Yang kadim ni, yang kadim, faham ni? Faham betul-betul? Macam mana kita nak kata boleh dengar? Lihat tak boleh, tapi boleh dengar yang kadim ni. Asy'ariyah mengatakan yang kadim inilah, kalam Allah yang kadim inilah yang tak dapat didengar tanpa bahasa, tanpa lafaz, tanpa huruf. Sebabnya bahasa, lafaz, huruf tu semua adalah dicipta. Kita tak boleh mengatakan bahawa ada bahasa, ada huruf, ada lafaz semua
terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendaknya, tapi tak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak kata macam tu? Sebab apabila mengatakan kalam Allah ada bahasa, ada huruf, ada lafaz dan sebagainya tak sama dengan makhluk, jadi macam mana Nabi Musa nak faham pula? Sebab tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi macam mana Nabi Musa nak faham bila tak sama dengan makhluk? Ada tapi tak sama dengan makhluk. Jadi bila sampai dekat Nabi Musa, bersama dengan bahasa, bersama dengan lafaz, bersama dengan huruf, tapi tak sama dengan makhluk, dan Nabi Musa boleh faham. Lagi tak kena. Lagi tak betul kan? Jadi dekat situlah Asy'ariyah mengatakan kalam Allah yang qadim ini, bahasanya tak ada, lafaznya tak ada. Sebab kalau ada, adakah bila Nabi Musa faham bahasa Hebrew ni, maksudnya bahasa Hebrew itu adalah bahasa qadim? Adakah macam tu? Maksudnya sejak qadim lagi, sejak awal lagi, kalam Allah ni berbahasa Hebrew. Bila sampai kat Nabi Musa boleh faham. Jadi bahasa Hebrew adalah bahasa qadim. Kemudian Al-Quran pula, bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga bahasa qadim. Maksudnya dah ada sejak awal. Dapat berfikir tak? Jadi sebab itulah Asy'ariyah mengatakan bahawa apabila sampai kepada Nabi Musa, apabila sampai kepada Rasulullah SAW, ia adalah kalam lafzi, makhluk. Tapi adakah kalam lafzi, kalam makhluk itu berbeza dengan apa yang Allah nak sampaikan? Kalam Allah yang qadim ini beza tak? Inilah kita nak masuk kepada kias ibarat ni. Kita naik ke atas, kias dan ibarat. Jadi Kapten Hafiz terus menerus menyebut kias kan? Sedangkan kita nak mengatakan adalah ibarat. Yang dikatakan kat situ ibarat, ataupun dia tulis dekat sini sebagai menunjukkan. Jadi kalam Allah yang qadim ini apabila nak sampaikan kepada Nabi Musa, Allah mencipta jadi menjadi makhluk. Tapi apa yang Allah ciptakan itu adalah menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim ini. Ibarat kalam Allah yang qadim ini. Sebab nak sampaikan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa faham. Jadi menciptakan bahasa, menciptakan kalimah, menciptakan huruf dan sebagainya. Tapi merujuk kepada kalam yang qadim ini. Ibarat kalam yang qadim ini menunjukkan kalam yang qadim ini. Boleh faham? Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai ibarat. Bukan kias. Kalau kias dah jadi benda lain ke? Mengkiaskan kepada benda lain kan? Saya tak nak panjangkan bab kias, nak explain pula bab kias tu maksud apa. Kapten Hafiz ni seperti kita lihat bawah meja dengan depan meja pun dia tak dapat bezakan. Semua disebut bawah meja kan. Ini pun dia sebut kias-kias, padahal ibarat ataupun menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim itu. Jadi adakah berbeza? Adakah berbeza kalam Allah yang qadim apabila Allah mencipta huruf bahasa semua untuk difahamkan kepada Nabi Musa? Adakah ia berbeza dengan apa yang Allah nak sampaikan yang qadim itu? Adakah berbeza? Mestilah tak berbeza, sama juga kan? Jadi ibarat apa yang Allah nak sampaikan diibaratkan menunjukkan kepada kalam yang qadim. Tapi yang disampaikan kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa boleh faham adalah kalam yang makhluk, kalam lafzi. Setakat ni saya dah sampaikan secara layman, secara layman. Saya tak sampaikan secara ulama-ulama besar tu. Nanti sebab yang dengar YouTube adalah orang-orang awam ni, saya harap boleh faham perbezaan dekat sini. Lepas tu Kapten Hafiz ada bercakap bahawa apa yang Asy'ariyah terangkan, seperti yang saya terangkan tadi itu, bercanggah dengan ayat Quran dan hadis sahih yang menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Kat mana yang bercanggah ni? Kan ayat Quran dan hadis sahih yang menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Asy'ariyah tidak mengatakan bahawa Allah tidak memiliki sifat kalam. Asy'ariyah juga mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Sifat kalam yang qadim dan juga sifat kalam yang sampai kepada Nabi Musa dan manusia ni. Jadi Allah memiliki, dan ia tidak bercanggah pun dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Tak bercanggah pun. Seperti yang kita cakap tadilah, apabila kalam Allah yang di zat itu, yang qadim itu nak disampaikan kepada manusia,
Jika zat Allah sendiri tidak dapat dilihat, bagaimana manusia nak mendengar zat Allah yang kadim itu? Mesti tak boleh. Sama juga kan, zat Allah. Jadi apa yang didengar, yang disebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis memiliki sifat kalam, inilah sifatnya yang didengar oleh manusia. Dan itu adalah sifat kalam lafzi. Kemudian Kapten Hafiz mengatakan bagi membuktikan bahawa apa yang disebut oleh Kapten Hafiz itu adalah benar, dia merujuk kepada blog ataupun penulisan admin dalam blog firanda.com kalau tak silap oleh Ustaz Firanda. Jadi dia nak buktikan bahawa hujahnya benar, dia tunjuk penulisan daripada blog Ustaz Firanda tu. Saya ingat dia nak tunjuk bukti daripada kalam-kalam ulama salaf atau sebagainya. Rupa-rupanya dia tunjuk bukti daripada blog saja, daripada search engine blog tu dia tunjuk itulah bukti menunjukkan dia benar. Masalah dekat sini adalah mereka ni, Kapten Hafiz dan juga Ustaz Firanda ni, dia nak menunjukkan ataupun nak menegakkan bahawa kalam Allah, kalam yang sampai kepada Nabi Musa, yang sampai kepada manusia biasa ni adalah kalam yang qadim ni. Yang sampai itu apabila kita baca Al-Quran, apabila kita melafazkan Al-Quran, itu semua adalah kalam-kalam qadim. Ini adalah pandangan ataupun pegangan daripada Ibn Taymiyah. Jadi janganlah nak sebut kata pandangan pegangan kami adalah salafus soleh, bukan, sebut je lah kami daripada pandangan Ibn Taymiyah ingin menegakkan bahawa yang sampai kepada Nabi Musa itu adalah kalam daripada Allah direct tanpa dicipta apa-apa lafaz, memang itulah lafaz Allah. Katalah macam tu. Kan direct je kata itu adalah daripada pandangan Ibn Taymiyah, bukan salafus soleh. Kemudian Ustaz Firanda, sebab dia rujuk Ustaz Firanda, saya bahas sekali pasal Ustaz Firanda punya penulisan tersebut. Ustaz Firanda memberikan banyak dalil-dalil yang bagi pandangan beliau adalah menunjukkan bahawa apa yang sampai itu kepada Nabi Musa AS itu adalah direct. Direct kalam daripada Allah, sifat Allah, sifat zat Allah itu yang kadim itu direct sampai kepada Nabi Musa. Okay, dalil-dalil yang diberikan oleh Ustaz Firanda itu memang merujuk kepada daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Ma'idah, surah Al-Qasas dan sebagainya. Banyak ayat Al-Quran, kemudian kalam ulama pun ada daripada Imam Al-Bukhari, daripada Ibnu Hajar dan sebagainya, banyak. Jadi apabila kita tengok dekat situ, kita akan sangka dah betul lah semua rujukan-rujukan diberi daripada kalam-kalam ulama kan. Jadi hebat. Tapi apa yang Ustaz Firanda tunjuk hanyalah kata-kata yang mengatakan bahawa Allah bersuara, berbicara, yang mana dekat sini, contoh dekat sini mengatakan Allah memanggil kan. Allah memanggil manusia dan sebagainya, Allah menyeru, kataan-kataan macam tu kan. Itu tidak menunjukkan bahawa apa yang Allah seru, yang panggil, yang Allah suara yang sampai kepada manusia itu adalah qadim. Itu tak menunjukkan bukti bahawa yang sampai kepada manusia, yang sampai kepada Nabi Musa AS, yang sampai, yang dikatakan sebagai mendengar kan. Lagi dia menggunakan telah berbicara. Semua tu tidak menunjukkan bahawa yang keluar, yang sampai kepada kita manusia, makhluk ini adalah direct kalam qadim. Tak ada bukti pun, tak ada tunjuk pun kan. Hanya nak mengatakan bahawa Allah berbicara, Allah berkata-kata, Allah menyeru dan sebagainya. Jadi kita berfikir, Asy'ariyah ni boleh berfikir. Dia berfikir bahawa macam yang saya sebut tadi, jika zat Allah tidak dapat dilihat oleh panca indera mata kita, macam mana kalam Allah yang bersama zat Allah yang qadim itu boleh didengar dengan panca indera telinga kita? Macam mana boleh dengar pula? Nampak tak? Kita boleh berfikir. Sebab dalil tu semua secara terus apabila kita tengok ayat ini, Al-A'raf ayat 143 ini, dan juga hadis riwayat Muslim 179 ni, terus
Dah potong habis dah bahawa yang sampai kepada manusia ini adalah daripada zat Allah, kalam Allah daripada zat Allah. Tulis potong habis. Jadi apa yang ditulis oleh Ustaz Firanda pun habis semua, dah dipatahkan. Bagi orang yang boleh berfikirlah kan. Jadi ayat Al-Quran surah At-Toha ayat 6 yang digunakan oleh mereka ini untuk membuktikan bahawa konon-kononnya perkataan kalamullah di dalam ayat itu merujuk kepada kalam Allah yang direct ini sebenarnya tak tepat, sebab itu bukan bukti bahawa ia adalah kalam Allah yang direct, yang qadim. Itu hanya perkataan firman Allah yang mana ia juga adalah bukti bahawa kalam Allah yang sampai kepada manusia itu adalah kalam lafzi. Sebab Asy'ariyah pun menggunakan surah At-Toha ayat 6 sebagai bukti bahawa yang sampai kepada manusia itu kalam lafzi. Nampak tak? Jadi surah yang sama, ayat yang sama boleh digunakan oleh kedua-dua pihak. Pihak yang nak mengatakan kalam Allah sebab dalam ayat Quran tu ada tulis kalam Allah, maka dia kata maksudnya direct daripada Allah tanpa apa-apa perubahan sampai kepada Musa dan Musa boleh faham. Kalau dah ikuti penerangan daripada awal tadi, memang tak bolehlah nak masuk dalam kepala kan macam mana Musa boleh faham kalam Allah yang tidak sama dengan makhluk tu. Dan keduanya surah Al-A'raf ayat 143 tu. Nampak tak? Jadi surah At-Toha ayat 6 itu adalah bukti kalam Allah yang lafzi ini juga diterima sebagai kalam Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang mengatakan apabila Allah berbicara dengan manusia, itu adalah kalam lafzi. Okey, jadi kita masuk bab tentang Al-Quran. Sebab yang ini nak menunjukkan Nabi Musa AS, sebab inilah kononnya mereka kata bukti bahawa kalam Allah itu sebab direct kan. Semua itu sudah settle lah, sudah dah diterangkan. Jadi kita masuk tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran ini seperti yang dikatakan wahyu daripada Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahyu daripada Allah. Jadi wahyu tersebut apabila kita tunjuk contoh yang sama ini sekarang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Kan? Okey. So sekarang ni sama juga situasi dengan keadaan kepada Nabi Musa alaihissalam apabila Allah nak menyampaikan kepada makhluk, Jibril makhluk. Yang sampai kepada makhluk ini tetaplah makhluk juga. Kan yang qadim boleh diterima oleh makhluk. Yang sama juga kan? Jadi yang disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kemudian Kapten Hafiz membahaskan ataupun menunjukkan bahawa ada tiga pemikiran, pendapat yang mana yang ibarat sama tak dengan apa yang Allah nak sampaikan tu, ibaratnya sampai kepada Jibril, sampai kepada Rasulullah. Sama tak dengan ni, nak tunjukkan. Kapten Hafiz cuba memberikan bukti bahawa benda ni tak betul kan. Dia kata ada tiga pendapat. Satu ialah pendapat yang mengatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah menciptakan apa yang Allah ingin sampaikan ibaratnya dan letak di Lauh Mahfuz kan. Letak di Lauh Mahfuz, jadi Jibril ambil di Lauh Mahfuz dan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada pendapat kedua yang mengatakan yang diibaratkan itu adalah oleh Jibril sendiri. Jibril yang ibaratkan apa yang Allah nak sampaikan, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan yang lagi satu adalah Rasulullah yang menerima dan mengibaratkan. Tapi Kapten Hafiz sebut mengkiaskan, bukan kias lah, ibaratkan ya. Kalam daripada Allah ni Rasulullah yang ubah kepada perkataan-perkataan. Walau berbeza pendapat antara tiga imam ni, bukan bermaksud bahawa kalam tersebut bukan kalam lafzi, bukan sebagai bukti bahawa kalam-kalam itu adalah bukan makhluk.
Itu adalah pandangan-pandangan yang tetap mengatakan bahawa kalam-kalam itu adalah ibarat daripada kalam yang qadim ni, yang mana kita dah terangkan tadilah, bila ibarat tu maksud dia adalah apa yang Allah nak sampaikan lah, tidak ada perubahan, bukan kias. Kalau kias dia jadi lain, tapi adalah ibarat, maksud dia itu tiga pandangan tersebut tetap menunjukkan itulah yang Allah nak sampaikan, tapi dalam lafaz, dalam bahasa, dalam kata-kata makhluk yang dicipta supaya semua ini boleh faham, supaya Jibril boleh faham, supaya Jibril boleh sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi perkara jika yang mengatakan bahawa Jibril yang membuat kalam-kalam tersebut seperti yang difahami daripada apa yang Allah sampaikan, tetap sama apa yang Allah nak sampaikan. Dapat tak? Jadi walaupun ada tiga pandangan siapa yang mengibaratkannya, ia tetap menunjukkan ia sama dengan apa yang Allah nak sampaikan, bukan berubah, bukan bermaksud sebab Allah nak sampaikan benda ni maka Jibril sampaikan lain, kias dengan benda lain, bukan apa yang Allah yang nak sampaikan sebab Jibril yang mengubahnya ataupun Rasulullah SAW yang mengubahnya. Bukan macam tu. Bukan bermaksud macam tu. Jadi memandangkan mereka ini faham bahawa apa yang disampaikan, dia yang sebut kias, ibarat dan sebagainya kan. Dia faham bahawa jika ibarat maksudnya bukan samalah Allah nak sampaikan, bukan sama seperti apa yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Dia nak kata macam tu. Itulah adalah fahaman orang-orang liberal, yang mana Ustaz Firanda letakkan sebagai kesimpulan nombor 7. Yang mana nombor 7 tu mengatakan sebab ini kaum liberal berhujah dengan akidah Asy'ariyah. Bukan kaum liberal berhujah dengan akidah Asy'ariyah. Kaum liberal berhujah dengan kefahaman seperti anda. Bukan kaum liberal berhujah dengan akidah Asy'ariyah, tapi kefahaman seperti anda terhadap akidah Asy'ariyah. Sebab apabila anda mendengar perkataan ibarat, anda berfikir bahawa apa yang disampaikan oleh Jibril adalah berbeza dengan kalam Allah yang qadim itu. Sedangkan Allah mencipta kalam lafzi untuk disampaikan. Tapi apa yang dicipta oleh Allah, kalam lafzi, makhluk itu adalah menunjukkan terhadap kalam Allah yang Allah sampaikan itu. Faham tak? Terhadap kalam qadim ini menunjukkan ibarat. Bila disebut ibarat, anda faham bahawa ia seperti kias, tak sama. Jadi Jibril memandai-mandai mengibaratkan apa yang Allah nak sampai. Cuba fikir sikit. Takkanlah Allah nak mencipta hamba-Nya Jibril ataupun Rasulullah SAW yang akan mengibaratkan lain daripada apa yang Allah nak sampaikan. Boleh masuk dalam kepala tak? Takkan Allah mencipta hamba-Nya yang mana apabila Allah memberi tanggungjawab kepada Jibril untuk sampaikan kepada Rasulullah SAW, ia berbeza daripada apa yang Allah nak sampaikan. Dan salah satu daripada pendapat yang mana Allah mencipta apa yang Allah nak sampaikan dan letak di Lauh Mahfuz. Dan Jibril ambil di Lauh Mahfuz dan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Takkanlah apa yang Allah letakkan di Lauh Mahfuz ni berbeza daripada kalam Allah yang qadim ini. Ini diciptakan, apa yang nak disampaikan diciptakan jadi makhluk lah, kan? Jadi berbeza dengan kalam Allah yang qadim. Dan hamba Allah yang Allah berikan tanggungjawab untuk sampaikan, kan, Jibril ni apabila dia mengibaratkan, katalah seperti yang dikatakan sini, diibaratkan oleh Jibril, salah seorang daripada imam berpendapat macam tu, Jibril mengibaratkan benda lain daripada Allah nak sampaikan dan Allah pun biar, tak apalah lain. Boleh brain tak? Jadi benda yang mereka faham itu yang bermasalah, bukannya akidah Asy'ariyah tu yang bermasalah. Jadi surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dalam Al-Quran yang kita baca itu setiap hari adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang mana apabila diturunkan itu, seperti yang kita sebut, Allah telah menciptakan
lafaz-lafaz, kata-kata firman Allah dalam bentuk yang boleh difahami oleh Jibril dan boleh Rasulullah SAW dan oleh kita dalam bahasa Arab. Jadi apabila Allah menciptakan bahasa Arab untuk diberikan kepada Rasulullah, dan ciptaan itu adalah makhluk lah. Takkan anda nak mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa qadim yang telah wujud bersama wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, bahasa Hebrew juga telah wujud bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Qadim. Takkan anda nak berpegang dengan fahaman macam tu? Jadi kita faham sekarang, saya harap semua faham bahawa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa yang difahami oleh Jibril dan Rasulullah SAW, dan dalam bahasa yang kita boleh faham, dan bahasa-bahasa tersebut adalah makhluk, iaitu kalam lafzi. Itu yang dimaksudkan. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh menyebut membawa Al-Quran itu, menyebut kepada di hadapan semua orang bahawa ini adalah makhluk. Kita tak boleh sebut macam tu, walaupun kita tahu mushaf itu adalah baru, mushaf itu baru. Tapi kita tak boleh pergi depan orang mengatakan makhluk makhluk. Tak boleh, kan? Walaupun kita tahu helaian-helaian di dalam Al-Quran itu adalah makhluk. Yang digunakan adalah makhluk. Huruf yang digunakan adalah makhluk. Lidah yang kita guna untuk membaca ayat Al-Quran adalah makhluk. Semua bunyi yang kita keluarkan daripada suara kita adalah makhluk. Jadi dekat mana yang kita nak katakan ianya sebagai contoh bila saya baca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi bila saya baca macam tu, saya harap anda dah boleh menilai suara yang saya guna, huruf yang saya sebut, yang mana satukah qadim, yang mana satukah yang dikatakan sebagai makhluk. Tapi kita tahu bahawa kita tidak boleh mengatakan apa yang kita baca mushaf tersebut dan sebagainya itu beritahu dekat orang semua itu adalah makhluk. Sebab apabila kita cakap macam tu, ia akan menjangkiti kefahaman orang bahawa Allah itu bersifat makhluk. Dia akan menjangkiti, orang tak faham kan, macam yang disebut sekarang lah, yang kita tunjuk orang yang menjelaskan tu pun tak faham. Bila kita sebut Quran itu makhluk, orang akan ingat dalam kepala bahawa Allah mengeluarkan ayat-ayat semua sebagai ayat-ayat makhluk. Itu yang kita tak bolehlah nak sebut sebagai Al-Quran itu makhluk, tak boleh sebutlah. Itulah sebabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mahu mengakui ataupun mengatakan, mengeluarkan di mulut bahawa Al-Quran itu makhluk, walaupun Mu'tazilah hingga menyiksa mereka, menyiksa Imam Syafi'i, menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal kan. Untuk imam-imam ini mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Apa yang Mu'tazilah cuba katakan ataupun cuba buat adalah untuk mengaitkan, apabila imam-imam ini kata Quran itu makhluk, dia nak kaitkan bahawa sifat Allah itu ada sifat makhluk. Mereka nak kaitkan kepada kalam Allah yang qadim ini sebagai makhluk. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tahu benda tu. Jadi mereka tidak mahu mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Memang kita pun tidak boleh mengangkat untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, sebab akan terjangkit dalam kepala orang semua. Seperti yang dikatakan inilah, para liberal ni mengatakan, tengok Al-Quran itu kata-kata Allah yang makhluk. Tak boleh. Nanti lepas tu seperti yang mereka faham ni mengatakan hanya ibarat, bukan dia perkataan yang betul Allah nak sampaikan. Nampak tak macam mana permainan? Tapi kita kena faham bahawa kalam Allah itu adalah qadim. Kalam yang berada bersama zat Allah itu adalah qadim, dan kita manusia tidak boleh mendengar dengan panca indera kita zat Allah yang qadim itu. Seperti yang saya dah terangkan awal, melihat zat Allah yang qadim di dunia ini pun tak boleh. Bagaimana kita nak mendengar zat Allah yang qadim? Dapat dah setakat ni? Jadi secara tak langsung, jika siapa yang melihat
mendengar dengan terperinci apa yang saya terangkan, saya telah juga mematahkan ataupun menghuraikan semua apa yang Ustaz Firanda tulis kesimpulan dia 1 hingga 7 tu saya dah cover semua. Dalil-dalil yang dia beri itu semua juga saya sudah patahkan, yang mana mengatakan bahawa dalil itu bukan menunjukkan bahawa yang sampai kepada kita yang dikatakan sebagai suara Allah, panggilan Allah dan semua kalamullah itu semua yang sampai kat kita itu adalah kadim. Bukan itu semua bukan bukti. Itu semua hanya menunjukkan bahawa adanya suara yang sampai kepada kita, namun suara itu adalah kalam lafzi. Okay, saya harap saya dah cover semua. Perkara ini, subjek ini bukan mudah. Bukan mudah, dan saya juga sudah terangkan supaya orang awam tidak membahaskan perkara ni. Tapi Kapten Hafiz nak bahas juga kan. Tapi kita nampak awal-awal dah silap. Awal-awal dah salah, yang mana saya tak faham lah dari mana Kapten Hafiz dapat hakiki dan nafsi ni. Kan? Padahal lafzi dan nafsi. Tapi saya lihat-lihat, saya tengok mungkin daripada penulisan Ustaz Firanda. Tapi Ustaz Firanda pun dia tulis lain. Kapten Hafiz baca, dia jadi faham lain. Okey, kita tengok dulu apa yang Ustaz Firanda tulis di dalam blognya yang ada menyebut perkataan hakiki. Okey, Ustaz Firanda tulis bahawa di antaranya keyakinan Asy'ariyah bahawasanya Al-Quran yang kita baca itu bukanlah firman Allah hakiki. Khususnya Ustaz Firanda kata, akan tetapi hanyalah ibarat atau ungkapan dari firman Allah yang hakiki. Okey, perkara ni kita dah selesai dah, kita dah bahas dah di awal video tadi. Cuma kita nak tunjuk adakah daripada apa yang Ustaz Firanda katakan ini memberi maksud bahawa kalam Allah terbahagi kepada 2, iaitu hakiki dan nafsi. Adakah daripada perkataan ni memberi maksud pecahannya hakiki dan nafsi? Kita nak tengok yang tu. Okey, daripada perkataan yang Ustaz Firanda tulis ni, dia mengatakan bahawa Quran yang kita baca ini bukanlah firman Allah yang hakiki. Keyakinan Asy'ariyah. Jadi kita tahu keyakinan Asy'ariyah adalah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah firman Allah yang lafzi. Jadi bila ayat ni mengatakan bukanlah firman Allah yang hakiki, maksudnya Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang lafzi dan bukannya nafsi. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Ustaz Firanda nak mengatakan bahawa keyakinan Asy'ariyah, Al-Quran yang kita baca itu bukanlah firman Allah yang nafsi. Jadi hakiki dekat sini adalah memberi maksud nafsi. Jadi bukan memberi maksud bahawa pecah 2 hakiki dan nafsi, bukan. Hakiki yang diberi maksud dekat sini adalah Asy'ariyah meyakini bahawa firman Allah yang di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah yang bukanlah firman Allah yang nafsi. Seperti yang kita dah terangkan awal-awal itulah. Cuma sekarang kita nak tunjuk hakiki yang dimaksudkan oleh Ustaz Firanda ini adalah bermaksud nafsi. Begitu juga yang kat bawah tu, ibarat atau ungkapan dari firman Allah yang hakiki. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah ibarat atau ungkapan dari firman Allah yang nafsi. Jadi hakiki dekat sini memberi maksud sebagai nafsi, bukan menunjukkan bahawa pecah kepada 2 hakiki dan nafsi. Okey, kena faham apa yang ditulis tu, jangan kita faham sendiri, kita baca dan faham sendiri. Jika Ustaz Firanda sendiri dengar apa yang dihujahkan oleh Kapten Hafiz, saya rasa Ustaz Firanda pun tepuk dahi. Al-Bakhilani juga menyebut benda yang sama, dan wajib untuk diketahui bahawasanya kalam Allah yang hakiki adalah makna yang terdapat pada jiwa, akan tetapi Allah menjadikan adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepada makna tersebut. Jadi yang menunjukkan bahawa apabila menyebut kata kalam Allah yang hakiki adalah maksudnya dekat sini. Hakiki itu adalah sini. Jadi dua-dua perkataan yang Kapten Hafiz sebut, hakiki dan nafsi ni adalah maksud yang sama. Jadi dia tak tahu kan. Dia main baca je. Bila baca, walaupun bersama dengan nas dan sebagainya, kalau kefahaman tu melencong, habislah kan. Huraian semua ke laut. Tapi ramai orang yang tak dapat tangkap. Banyak sangat kerosakan-kerosakan dalam hujah yang dibawa oleh Kapten Hafiz. Banyak sangat. Dia bukan sikit
yang mana kita boleh perbaiki jika kita nak banding, katalah bawa kereta kepada mekanik kereta kan. Kalau kita nak memperbaiki sesuatu kerosakan, mekanik boleh baikilah satu, kalau satu benda, dua benda boleh baiki. Tapi kalau banyak sangat, sana sikit, sini sikit, mekanik pun akan kata tukar kereta je lah. Sebab tak boleh nak baiki lagi. Sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini. Banyak sangat poin yang rosak daripada hujah Kapten Hafiz. Tapi orang tak dapat nak menilai sebab Kapten Hafiz mengartikulitkan hujahnya dengan baik. Walaupun tersimpang, tapi cara penyampaiannya baik. Jadi cara yang terbaik untuk memperbaiki Kapten Hafiz adalah tukar je kereta tersebut. Rosak banyak sangat. Macam itulah contoh analogi yang saya boleh sampaikan. Saya rasa setakat inilah dulu. Saya harap apa yang telah saya huraikan mencakupi kefahaman walaupun secara layman. Jika ada yang ingin faham lebih sikit lagi, boleh lihat link daripada Profesor Dr. Manam. Saya letak di dalam description box yang mana juga menguraikan lebih kurang perkara yang sama supaya kita lebih faham. Saya rasa cukuplah setakat ini. Dah panjang sangat dah video saya kali ini sebab banyak sangat kerosakan-kerosakan yang Kapten Hafiz bawa di dalam topik ini. Jadi saya juga merujuk kepada 3 orang guru untuk memastikan apa yang saya cakap ini adalah betul. Jadi Kapten Hafiz, saya harap Kapten Hafiz tidak menguraikan hal-hal agama tanpa merujuk kepada guru. Nak faham sendiri kemudian hurai seolah-olah betul. Jadi masalah kepada orang ramai yang baru nak belajar agama. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang saya rujuk itu dan juga nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua pendengar-pendengar saya. Terima kasih kerana memberi sokongan-sokongan padu. Saya juga doakan semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik untuk mengharungi sepanjang Ramadan ini dan beribadat dengan ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan meletakkan kita bersama orang-orang yang soleh, bersama kekasih Allah dan semoga kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.